Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini saya akan membuat satu penataran modul pendekatan bertema layak mendapat sijil ataupun dipanggil LMS bagi mata pelajaran sejarah SPM, khususnya bagi calon-calon yang akan menduduki SPM pada tahun 2021. Jadi saya perkenalkan diri saya, Cikgu Muhammad Razali bin Cik Amik, merupakan guru cemerlang sejarah yang bertugas sekarang ini ialah di SMK Kampung Cengal, Kota Baru, Kelantan. Okey, yang seterusnya ialah berkaitan dengan pada hari ini kita akan paparkan berkaitan dengan sedikit sebanyak yang saya dapat kongsi kepada rakan-rakan guru ataupun pelajar di luar sana untuk sebagai satu bahan sokongan yang terakhir cuma bagi calon yang untuk menduduki peperiksaan sejarah yang akan bermula pada 9 hari bulan Mac 2022. Jadi yang pertama sekali, untuk pemantapan penggunaan bahan dan kemahiran dalam menjawab soalan kebat. Jadi khususnya untuk penataran modul kali ini ialah kita melihat kepada kemahiran ataupun teknik yang mudah, teknik yang paling berkesan bagaimana pelajar nak skor untuk soalan kebat sejarah SPM tahun 2021 kerana boleh dikatakan berdasar kepada analisis soalan-soalan yang lepas bahawa soalan kebat ini merupakan soalan boleh dikatakan markahnya banyak di soalan kebat. Jadi kalau ikut konstruk soalan kebat, ada 4 konstruk lah yang diutarakan ataupun yang ditanya dalam peperiksaan. Iaitu konstruk yang pertama menilai, mengaplikasi, mencipta, menganalisis. Itu antara contoh soalan yang sering dikemukakan di peringkat SPM. Okey, bagi yang seterusnya, kita melihat kepada untuk nak meneroka ataupun nak memahami kaedah menjawab soalan kebat. Jadi pelajar-pelajar ataupun perkongsian juga dengan rakan-rakan guru sejarah di luar sana bahawa semuanya kita berpokok pangkal daripada DSKP. Dari segi soalan, dari segi skema, semuanya daripada DSKP dan buku teks. Buku teks, dan di samping kita fokus kepada kertas 2 untuk soalan kebat. Jadi maknanya pelajar apabila nak menjawab soalan kebat perlu mahirkan konsep. Setiap tajuk ataupun subtajuk yang terdapat dalam buku teks mestilah pelajar perlu mahir konsep sejarah. Jadi sebagai contoh cikgu utarakan di sini ialah melihat kepada konsep seperti nasionalisme, kedaulatan, negara bangsa. Jadi pelajar cikgu seru ataupun cikgu harapkan pelajar dapat menggunakan konsep sejarah ini sebagai satu perkara yang asas wajib perlu diketahui sebelum kita nak aplikasikan menjawab soalan kebat. Okey, yang seterusnya, fokus utama yang fokus kepada tajuk pilihan. Di samping cikgu nak menerangkan berkaitan dengan modul bertema yang sejarah PPD Kota Baru. Jadi kita perlu lengkapkan pakej pembelajaran kita. Yang cikgu nak beritahu nanti ialah berkaitan dengan sejarah kertas 2 untuk soalan kebat. Tetapi cikgu nak menarik perhatian pelajar kena melihat juga kepada soalan objektif di kertas 1. Jadi ini merupakan sokongan untuk 40 soalan kertas 1 dan soalan untuk kertas 2 ialah 100 markah. Jadi soalan kebat berada di kertas 2 sama ada di bahagian A atau bahagian B, struktur dan esei. Jadi pelajar perlu fokus kepada soalan mudah dan soalan-soalan konsep yang menjadi pilihan dan menggunakan satu formula, satu kaedah yang pelajar boleh gunakan, yang cikgu boleh cadangkan selepas ini untuk menjawab soalan kebat sama ada kebat umum, negatif, positif. Maknanya kita perlu menjawab ke semua soalan ini. Sebab soalan kebat dia lebih kepada holistik, iaitu bila holistik menyatakan fakta huraian contoh.
Tapi sekiranya pelajar tidak boleh menyatakan sedemikian, makna setakat ini boleh diterima. Okey, jadi semuanya kita melihat di sini. Untuk soalan sejarah sebagai sukatan baru tahun ini ialah KSSM. Jadi semuanya kita lebih terarah kepada DSKP. Jadi dalam DSKP itu kita ada tema, ada tajuk, ada standard pembelajaran dan kewarganegaraan nilai sivik. Sebenarnya kewarganegaraan nilai sivik ini merupakan konten untuk boleh ditanya bagi soalan KEBAT. Bagi direct kepada buku teks. Direct kepada buku teks, soalan yang boleh tanya ialah fokus kepada soalan-soalan yang berkaitan dengan fakta. Jadi, sekiranya pelajar tidak menguasai konsep dalam buku teks, jadi sukar bagi pelajar untuk mengaplikasi ataupun menilai, menganalisis daripada fakta sejarah yang berlaku pada masa lalu untuk nak jana pemikiran kepada hari ini, kepada negara kita, yang menyebabkan pelajar sukar nak aplikasi. Okey, yang seterusnya ialah kalau kita lihat kesemuanya ialah tajuk dan bab pilihan, kita ada 2 tema. Tingkatan 4 ada tajuk ada 10 bab kesemuanya, ada 3 tajuk. Tingkatan 5 ada 4 tajuk, ada 10 bab juga. Jadi maknanya pelajar sekurang-kurangnya boleh ambil tajuk pilihan, tajuk yang mudah. Tajuk yang mudah bagi pelajar untuk mengingati fakta dan memahami peristiwa yang berlaku secara kronologi. Jadi di sini antara bab yang pilihan yang cikgu cadangkan ini bab pilihan, tapi bab-bab lain pun boleh diambil juga. Jadi semuanya pelajar kena baca yang kesemuanya kalau kira, tapi memandangkan masa dan kesuntukan dan sebagainya, kita melihat kepada untuk pemilihan tajuk, kesemua bab yang ada dalam tajuk tersebut perlu diambil. Jangan fokus kepada bab yang tertentu. Ini menyebabkan pelajar sukar hendak menjawab nanti. Sekiranya pelajar ambil tajuk 13, maknanya bab 5 dan bab 6, pelajar kena baca kesemuanya bab tersebut. Contohnya tajuk 14, kemakmuran negara. Jadi pelajar perlu membina contohnya bab 7 dan bab 8. Jadi pelajar kena ambil kesemuanya. Jadi kalau kita fokus kepada bab tertentu, menyebabkan pelajar apabila soalan lain dikeluarkan, pelajar tidak boleh menjawab dengan sempurna. Okey, cuma yang ni ialah berkaitan antara sebagai contoh perkara-perkara yang pelajar perlu ketahui berkaitan dengan cara menjawab soalan berkenaan, berkaitan dengan soalan KEBAT. Pelajar kena menguasai dari segi dimensi, dari segi kata hubung, penanda wacana untuk melengkapkan ayat tersebut. Jadi bagi soalan KEBAT, yang utama sekali ialah pelajar kena fokus kepada dimensi, iaitu siapa yang terlibat dan setiap soalan KEBAT biasanya melihat kepada kesan di sebalik daripada sebab dan langkah, perlu ada kesan. Dan sebelum menyatakan kesan dalam jawapan tersebut, jadi maknanya pelajar kena melihat kepada kesan sama ada soalan itu soalan yang positif ataupun soalan yang negatif. Sebab kita melihat kepada kesan tersebut untuk hala tuju jawapan lebih kepada holistik. Apabila sebab dia ada kesan, apabila langkah dia ada kesan. Ini merupakan antara kombinasi dalam ayat-ayat jawapan untuk subjek sejarah sukatan baru KSSM. Okey. Jadi di sini juga antara contoh objektif, objektif kertas 1 sejarah SPM, maknanya pelajar kena fokuskan juga kerana soalan objektif maknanya perlu dibuat latihan juga di samping membantu pelajar untuk menjawab soalan kertas 2. Sebenarnya pada hari ini cikgu akan fokuskan kertas 2 bagi soalan KEBAT sahaja. Tapi sekiranya kita tidak berlatih ataupun mahir dalam menjawab objektif ataupun berlatih menjawab soalan objektif, memang sukar juga untuk kita nak skor. Sebab sebahagian besar pelajar memang kalau tidak boleh menguasai objektif, memang sukarlah bagi pelajar untuk sebab kita antara kombinasi. Kita akan campur kertas 1 dan kertas 2 untuk dapat markah penuh ataupun markah keseluruhan bagi kertas 1 dan kertas 2. Okey. Jadi di sini untuk modul objektif ataupun soalan set lengkap, pelajar boleh, ini untuk objektif cikgu nak kongsi sekejap bahawa pelajar boleh pilih soalan-soalan topikal yang bab-bab pilihan dan jawablah sebaik mungkin dan jawab secara berulang kali
Selepas menjawab soalan-soalan topikal, pelajar boleh juga fokuskan kepada set lengkap. Maksud cikgu set lengkap ini ialah maknanya set mengandungi 40 soalan yang pelbagai bab. Kalau topikal ialah soalan yang mengandungi berdasar kepada bab. Jadi sebagai contohnya dari segi cadangan cikgu kepada pelajar semua, jadi kita kena lebih berlatih untuk soalan topikal dahulu. Di samping hendak menjawab soalan set lengkap untuk kita menguasai konten ataupun kata tugas dan kata kunci yang terdapat dalam soalan tersebut. Yang berikutnya, kalau kita lihat soalan fakta yang mudah. Soalan fakta yang mudah bagi sejarah SPM KSSM, maknanya sebagaimana yang cikgu lontarkan idea tadi, maknanya pelajar amat perlu melihat kepada konsep ataupun melihat maknanya konsep yang terdapat apabila dibaca dalam buku teks. Pelajar boleh membuat nota ringkas dalam berdasar kepada apa yang diketahui, apa yang dibaca, cuma terjemahkan dalam bentuk istilah sejarah. Jadi apabila kita mahir menguasai konsep, secara langsung kebat kita akan boleh jawab. Jadi pelajar kena fokus juga kepada soalan-soalan mudah, soalan-soalan direct, soalan secara langsung, yang melibatkan soalan mengingat, soalan memahami, sama ada soalan struktur ataupun soalan esei. Dan yang berikutnya, kita fokus kepada bab-bab pilihan, bab-bab tertentu dalam masa yang singkat mungkin. Nak baca ke semua, cikgu sudah ajar ke semuanya untuk 20 bab, iaitu tingkatan 4 dan 5. Di saat-saat ini, pelajar boleh buat satu latihan membina kamus istilah sejarah berdasar kepada subtajuk dan membantu menjawab soalan fakta yang mudah, berlatih menulis fakta dalam bentuk karangan mini. Sekiranya mahir menulis karangan mini, terus menjawab soalan yang berkaitan. Jadi bab-bab pilihan ni bukan kita nak jangka terus, maknanya bab pilihan ni kita ambil beberapa bab yang kita mampu untuk menguasai, tapi cikgu percaya semua pelajar sudah baca dan sudah diajar oleh guru 20 bab, iaitu tingkatan 4 dan 5. Tapi di saat ini, berdasar pada tajuk-tajuk tertentu, maknanya pelajar kena fokus kepada tajuk kan, bermula daripada tajuk 9, 10, 11 tingkatan 4, tajuk 12, 13, 14, 15 tajuk tingkatan 5 ataupun dipanggil subtema lah, sebagaimana yang terdapat dalam DSKP daripada standard kandungan DSKP. Diharapkan juga apabila kita nak menguasai satu soalan fakta, jadi pelajar perlu mahir dalam penggunaan istilah sejarah. Jadi tanpa kita mahir penggunaan istilah sejarah, memang kita amat sukarlah. Kita boleh suka untuk menjawab dengan baik kerana kita tidak memahami dari segi maksud istilah tersebut, tanpa melihat kepada jalan cerita sesebuah tajuk tersebut. Jadi sebelum kita memahami jalan cerita atau peristiwa secara kronologi, tapi kita kena mahirkan istilah. Ataupun sebagaimana yang cikgu beritahu peringkat awal tadi, ialah mahir dalam istilah sejarah. Contoh soalan yang mudah, contoh soalan fakta yang mudah, contohnya soalan direct lah. Soalan direct, nyatakan 2 langkah dilaksanakan untuk mentabat bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Ini soalan yang mudah, ini soalan yang perlu soalan mengingat. Jadi tanpa bila kita baca, kita lupa ataupun kita tak ingat, bagaimana kita nak terjemahkan dalam jawapan nanti. Itu memang sukar. Jadi pelajar kena menguasai soalan-soalan yang mudah dan fakta-fakta yang mudah. Perlu diingat. Walaupun pelajar tak ingat sepenuhnya dalam aspek peristiwa sejarah, dari segi bagaimana, mengapa, apa terhadap tokoh, tahun dan lokasi, itu perkara-perkara yang lebih bagus sebenarnya. Tapi setidak-tidaknya memahami konsep sebelum kita apply ataupun aplikasi kepada soalan kebat yang lebih tepat. Ini merupakan contoh soalan yang cikgu bawakan di sini. Ini pelajar boleh usahakan untuk menjawab dengan yang terbaik berdasar kepada peruntukan markah yang disediakan. Sama ada 3 markah, 2 markah atau 4 markah dalam soalan yang dibincangkan. Dalam formula kebat sejarah SPM KSSM tahun 2021, dari segi formula kebat kita boleh gunakan
Formula KEBA umum, sejarah SPM, KEBA dia ada soalan yang berkaitan politik, ekonomi, sosial. Jadi maknanya diharapkan pelajar boleh menghuraikan dengan baik berdasar kepada huraian, fakta, huraian contoh. Jadi di samping itu juga pelajar boleh bertanya guru dari segi kaedah dan cara-cara yang berkesan untuk menjawab bagi kita nak skor yang maksimum. Jadi sekiranya kita hanya memahami fakta, kalau kita tak mahir dalam teknik menjawab, memang sukar juga untuk kita nak mendapatkan markah yang terbaik. Okey, mendapatkan markah yang terbaik perlu kita ada cara dan kaedah yang terbaiklah. Okey. Dan yang berikutnya memahami tugas soalan, memahami kata kunci, mengetahui jenis soalan untuk sesuaikan dengan tapak KEBA umum. Sebab kita perlu memahami tugas soalan. Sebab sebagaimana yang cikgu ketahui, maknanya boleh dikatakan pelajar tidak faham soalan. Pelajar jawab soalan tapi tidak mendapat markah yang maksimum. Kerana apa? Kerana pelajar peringkat awal belum menganalisis soalan tersebut. Dia terus menjawab saja tanpa melihat kepada kehendak soalan yang sebenar. Sebenarnya kita kena melihat kepada kata kunci dan tugasan. Kerana tugasan ini memainkan peranan yang penting dalam menghala tujukan sesuatu jawapan tersebut. Okey, yang berikutnya cikgu beralih pula kepada untuk seterusnya nak fokus kepada modul bertema. Sebagai contohnya untuk modul yang bertema yang cikgu nak fokuskan hari ini ialah berkaitan dengan yang ni. Kandungan modul bertema yang cikgu dapat paparkan di sini ialah ini merupakan modul yang bertema. Senarai kandungan kita ada dalam modul ini, modul bertema sejarah LMS iaitu layak mendapatkan CJ PPD Kota Baru yang kami hasilkan bersama JU Guru Cemerlang peringkat PPD Kota Baru. Yang ini merupakan isi kandungan dalam modul bertema iaitu ada bilangannya ialah daripada nombor 1 sampai nombor 26. Modul bertema ini ada. Dalam modul bertema ini kita fokuskan kepada yang pertama ialah dari segi panduan. Dari segi panduan penggunaan modul. Dan yang berikutnya ialah adanya tajuk pilihan berdasar kepada keutamaan dalam peperiksaan, keutamaan tajuk pilihan berdasar kepada tajuk-tajuk tertentu berdasar kepada subtema. Dan yang berikutnya contoh jawapan KEBA yang cemerlang, contoh jawapan yang telah dihasilkan oleh pelajar yang cemerlang berdasar kepada konstruk-konstruk pilihan. Jadi maknanya konstruk-konstruk pilihan ni kita buat satu konstruk menilai, satu konstruk menganalisis, satu konstruk mengaplikasi. Maknanya ada markah 8, ada markah 6 dan 4. Jadi pelbagai variasi. Jadi ini sebagai contoh yang ada kandungan dalam modul ini. Ada contoh-contoh jawapan yang terbaik, jawapan yang terbaik dalam modul bertema PPD Kota Baru. Dan yang berikutnya di sini juga ada sebagai contoh satu kaedah variasi KEBA struktur dan esei. Boleh menggunakan ini sebagai satu panduan semasa menjawab soalan berkenaan. Jadi sekiranya pelajar nak guna cara yang mudah ataupun cara yang diajar oleh guru, terpulang pada pelajar masing-masing. Cuma yang ini merupakan satu cadangan. Satu cadangan kepada pelajar di luar sana supaya bila menggunakan cara ini pelajar ada jawapan lebih ada kesinambungan, lebih sistematik. Jadi maknanya mudah pelajar nak bila nak jawab soalan yang pelbagai konstruk. Jadi tidak menimbulkan sebarang masalah kerana pelajar ada step dan pelajar nak mengeluarkan idea, pelajar nak menghurai dan sebagainya. Itu pelajar sudah setting ataupun dah set minda peringkat awal untuk menjawab soalan-soalan yang diutarakan di peringkat SPM. Jadi di sini dalam modul bertema ini, maknanya pilihan berdasar kepada pilihan perbincangan, maknanya di bawah standard kandungan yang ada dalam di SKP, maknanya berdasar kepada standard kandungan 14 iaitu di bawah tajuk 14 iaitu kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi di situ ada soalan, ada lebih pada 10 soalan yang dikemukakan di bawah tajuk 14. Tajuk 14 iaitu Malaysia kemakmuran dan kesejahteraan.
Dan warna biru tersebut ialah merupakan tajuk 15 ataupun standard kandungan 15, iaitu di bawah tajuk dalam buku teks ialah dasar luar. Di bawah dasar luar Malaysia dan masa hadapan, maknanya dalam buku teks di bab yang ke-9. Di bab yang ke-9, kalau yang warna merah itu merupakan di bab 7 dan 8 tingkatan 5, dan yang cikgu highlightkan warna biru itu ialah bab 9 dan bab 9 tingkatan 5. Jadi dalam modul ini dari segi kandungan fokus kepada soalan berasaskan kebak ialah kepada dua tajuk. Dua tajuk saja. Jadi dua tajuk ini sekiranya pelajar mahir, cikgu percaya tak ada masalah untuk pelajar nak jawab soalan yang bentuk macam mana. Walaupun tajuk 9, tajuk 10 tak ada masalah. Cuma yang ni sebagai panduan. Cuma yang ni sebagai satu latihan asas kepada pelajar, boleh berbincang dengan guru untuk guru membimbing bantu pelajar semasa PDP dalam bilik darjah. Okey, yang berikutnya kalau kita lihat fokus utama, kalau kita lihat bab 7 dan bab 8 tingkatan 5 tajuk 14 ada 13 soalan. Okey. Dan yang kedua ialah bab 9 tingkatan 5 iaitu tajuk 15 6 soalan. Jadi dalam modul ini, dalam modul bertema sejarah LMS PPD Kota Baru, jadi ada 19 soalan contoh. 19 soalan sebagai latihan. Sebagai latihan untuk persiapan bagi untuk menjawab soalan kebat. Sebab dalam modul ini, cikgu dan rakan-rakan sudah menghasilkan modul yang pelbagai konstruk. Jadi apabila pelbagai konstruk, maknanya pelajar sudah membiasakan dengan soalan menilai, soalan mencipta, soalan menganalisis. Itu amat penting bagi pelajar nak melalui untuk periksaan yang sebenar. Okay, yang berikutnya ialah dalam modul ini juga kita paparkan juga dari segi panduan. Jadi pelajar harapan atau pelajar yang masih gagal dalam sejarah, maknanya pelajar boleh guna modul ini berdasar kepada panduan daripada nombor 1 sampai nombor 12 ini. Panduan ni cara-cara penggunaan di peringkat sekolah dalam masa yang singkat ini. Jadi ada beberapa cadangan yang boleh dibuat. Jadi modul ini boleh dibuat secara berulang kali. Walaupun soalan yang sama, kita boleh buat secara berulang kali supaya pelajar mahir nak letakkan dari segi intro ataupun permulaan jawapan, nak pergi kepada fakta, nak pergi kepada huraian, nak masukkan kesan, nak masukkan inferen. Itu tak ada masalah. Jadi modul ini kita buat berdasar kepada 8 markah. Ada yang 6 markah, jadi kita fokus kepada soalan esei, iaitu soalan esei, iaitu soalan bahagian B. Jadi pelajar-pelajar cikgu harap boleh baca dari segi panduan penggunaan modul ini, kerana panduan ini kita boleh mengetahui dari segi cara-cara yang mudah, ada segi cara yang macam mana yang kita nak buat untuk nak berlatih sama ada di sekolah ataupun di rumah. Okey. Dan yang berikutnya, ini merupakan tajuk-tajuk yang terdapat dalam buku teks ada dalam modul ini. Tajuk bermulanya iaitu di bawah tajuk 9, tajuk 10 dan tajuk 11 bagi tingkatan 4, dan tajuk 12, 13, 14 dan 15 bagi subtema ataupun tajuk di tingkatan 5. Jadi maknanya yang ni merupakan tajuk kesemuanya. Kalau nak pelajar nak menguasai semua memang amat sukar. Jadi pelajar boleh merancang tajuk tertentu, tapi bab jangan pilih yang mana, kerana apabila kita memilih suatu bab yang menyebabkan kita rasa kecewa apabila soalan tak berkait dengan itu. Ini sebab tajuk ni kita nak menguasai untuk setidaknya untuk menguasai soalan konsep ataupun soalan-soalan fakta. Tapi bagi soalan kebat, dia tak ada masalah. Soalan skema mana-mana yang menasabah, kita boleh jawab berdasar kepada logik dan berkait dengan kunci dan tugasan soalan. Cikgu rasa tidak menimbulkan masalah kepada pelajar untuk nak skor yang terbaik. Okey, yang berikutnya ini merupakan dalam modul ini juga dipaparkan contoh jawapan kebak yang cemerlang. Jadi contoh jawapan kebak yang cemerlang adalah untuk 8 markah. Jadi pelajar boleh ini sebagai satu contoh, pelajar boleh jadikan sebagai satu panduan. Jadi bagi pelajar boleh jawab sedemikian rupa, maknanya jawapan pelajar yang terbaik. Ini merupakan satu sebagai contoh saja.
apabila pelajar berlatih untuk menjawab soalan-soalan yang lain, jadikan contoh ini sebagai satu panduan kepada pelajar apabila berbincang dengan guru di bilik darjah masing-masing. Okey. Jadi ini merupakan setiap jawapan kebak yang perlu ada kombinasi antara kata tugas, ini cikgu cadangkan, iaitu sebab dengan kesan, langkah dengan kesan, kerana boleh buat satu kaitan antara masyarakat dan negara. Sebab pelajar memang, kita belajar sejarah memang adalah dari segi fakta ataupun dari segi peristiwa. Setiap peristiwa dia ada akibat. Bila mengapa, sebab dia ada akibat. Bila bagaimana, langkah dia ada akibat. Sebab inilah pelajar kena jana idea untuk mencipta ataupun mengaplikasi, menilai dan apa-apa yang berkaitan dengan soalan yang berdasar kepada format baru KSSM. Yang ini merupakan cadangan juga. Cadangan dari segi fakta, cara nak menghurai berdasar kepada sebab dan kesan. Ini merupakan, sekiranya pelajar nak menggunakan kaedah lain, cikgu tak ada masalah. Cuma yang ni sebagai satu cadangan. Sebagai satu cadangan kepada pelajar yang nampak ada kesinambungan, ada step, ada langkah. Jadi mudah bagi pelajar untuk nak menjawab dengan panjangnya. Jadi sebelum ini cikgu dapati bila pelajar lihat soalan kebat, pelajar suka untuk menulis dengan baik. Pelajar suka untuk menulis dengan panjang. Jadi pelajar tulis hanya 2 baris, 3 baris. Sebab itulah pelajar suka untuk mendapat markah yang cemerlang. Kerana pelajar tiada kesinambungan, dari segi langkah, tidak memahami kaedah dari segi teknikal, disiplin menjawab, dari segi etika, persembahan jawapan. Itu maknanya perkara-perkara ini perlu diambil kira untuk nak skor yang cemerlang. Kerana tanpa kita melihat kepada aspek ini, memang kita jawab tanpa kita menguasai. Tanpa kita menguasai konsep, tanpa kita menguasai teknik, bagaimana kita nak skor yang terbaik? Memang bagi cikgu amat sukarlah untuk nak skor yang terbaik. Dan yang berikutnya, pelajar-pelajar seterusnya ialah kita kena perkasakan. Dalam modul ini kita ada juga untuk jenis-jenis pelbagai jenis soalan yang sebagaimana cikgu beritahu tadi. Ada 4 variasi markah kan. Ada 8 markah, ada 6, ada 4. Ada pelbagai konstruk, aplikasi, menilai, menganalisis. Jadi yang ni untuk yang cadar contoh jawapan yang terbaik ini berdasar kepada ada fakta, ada huraian, ada contoh. Jadi ini yang terbaik sebenarnya berdasar kepada jawapan holistik. Jawapan holistik kebat berdasar kepada arah 1, 2, 3 dan 4. Jadi ini seterbaik mungkin. Tapi tidak semestinya pelajar boleh jawab sedemikian. Jadi ada lagi cara yang pelbagai boleh digunakan. Jadi tidak semestinya cara macam ni. Jadi apabila cikgu kata wajib buat macam ni, jadi terhad. Ia menyebabkan fikiran pelajar terbatas untuk mengemukakan idea yang lain. Jadi itu memang kita tak boleh hadkan pemikiran pelajar. Ini sebagai contohlah tapak untuk menjawab. Tapak untuk menjawab soalan kebat. Berdasar kepada kata hubung, berdasar kepada penanda wacana, berdasar kepada dimensi, berdasar kepada kesan. Jadi yang ni boleh diambil kira semasa menjawab ini sebagai panduan saja. Ini merupakan satu cadangan. Kalaulah pelajar ada cara yang lain, dipersilakanlah. Dipersilakan. Cuma yang ni cadangan. Tidak mestinya cadangan ini satu kewajipan. Kerana apabila kita sudah mahir dalam kaedah, kita pelbagaikan cara, idea kita pelbagaikan, itu yang terbaik sebenarnya. Sebenarnya kita tak nak hakkan pemikiran pelajar lebih terhad. Jadi yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Sebenarnya soalan kebat ni lebih terbuka. Kalau ikut hierarki soalan taksonomi belum, kita belajar sejarah berdasar kepada hierarki soalan iaitu dalam bentuk 3 segi. Kalau soalan A, soalan konsep contohnya lebih terhad jawapannya. Kalau B memahami lebih terbuka sedikit. Dan C amat luas. Itu dalam bentuk 3 segi. Apabila bentuk 3 segi dia belajar amat luas, jadi mana-mana jawapan pelajar boleh ambil. Yang penting berkaitan dengan kata kunci dan tugasan yang diberikan dalam soalan tersebut. Okey, semasa menjawab soalan, pelajar boleh menggunakan teknik SELK, iaitu sebab, langkah dan kesan. Ini merupakan teknik yang mudah bagi kita nak janakan pemikiran anda, kita berdasar kepada persoalan. Kalau kita menjawab tanpa haluan, tanpa kita ada stand, jadi bagaimana idea kita nak berkembang?
Jadi kita terus kepada apabila kita ada sebab, ada langkah, ada kesan, kita melihat kepada kata kunci tadi, kita melihat kepada tugasan, cikgu yakin anda dapat jawab dengan yang terbaik untuk skor yang maksimum. Yang ini merupakan satu cadangan-cadangan yang boleh diambil kira berkaitan dengan step 12. Ada 4 ayat kesemuanya, ada 4 ayat, ada 12 langkah untuk menjawab soalan kebat khususnya bagi soalan esei. Jadi ada juga dalam modul ini. Ini merupakan cadangan dalam modul ini. Boleh digunakan kepada pelajar ataupun boleh bincang, bimbing bantu oleh guru. Dengan cara inilah boleh bantu pelajar untuk layak mendapat CJ daripada gagal kepada lulus. Khususnya bagi subjek sejarah. Dan tidak lupa juga untuk subjek bahasa Melayu. Okey, dan yang seterusnya ialah ini merupakan contoh-contoh nota yang ada dalam modul ini. Ini sebagai panduan lah. Sebagai panduan tidak semestinya yang ini saja boleh guna. Yang lain tidak boleh digunakan. Tidak. Sebenarnya cikgu nak bagi penegasan di sini bahawa yang ini merupakan cadangan. Cadangan yang terbaik dan yang mudah. Kalau nak guna cara yang lain, tidak menjadi masalah. Maknanya kalau pelajar kata, pelajar guna cara yang lain yang lebih mudah, lebih berkesan. Okey, dipersilakan. Cuma yang ni cadangan-cadangan dalam modul ini hanya 30 muka surat yang dapat kita utarakan dalam masa yang singkat ini di peringkat PPD Kota Baru. Okey, dan yang berikutnya, yang seterusnya sebagai contohnya soalan. Soalan yang sebagai contohnya, katakanlah daripada standard kandungan DSKP 14.1. 14.1 ialah membina kesejahteraan negara. Itu di bawah standard kandungan. Dan K-nya ialah 14.1.9 menghuraikan kepentingan pendidikan untuk mengukuhkan perpaduan. Jadi kunci kepada soalan ini ialah perpaduan. Kalau melihat kepada soalan ini ialah dalam bab 7 berkaitan dengan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbagai kaum di negara kita. Ini merupakan satu contoh soalan kebat. Satu contoh soalan kebat, pelajar harap menganalisis dahulu soalan ini, memahami dari segi kata tugas dan memahami kata kunci, mana cara langsung pelajar boleh gabungkan antara fakta yang dicadangkan dan boleh menyatakan huraian selepas pada fakta berdasar kepada kesan saja. Boleh fokus pada kesan. Sekiranya kesan ini mudah. Contohnya cikgu beritahu berkaitan dengan kita mesti kerjasama antara kaum kerjasama antara kaum dalam kalangan masyarakat di negara kita. Jadi kerjasama agar mewujudkan perpaduan. Jadi bila agar mewujudkan perpaduan, itu sudah melihatkan holistik. Mengapa kita perlu buat ini? Okey, jawapan. Di sebalik daripada kita buat, apakah kesannya? Itu saja. Sebab kita fikir kepada sebab dan kesan. Ataupun sebab dan akibat. Sebab kita, nak suruh kita jana idea, nak suruh kita mencipta idea baru. Dalam merencanakan satu jawapan. Okey, dalam merencanakan satu jawapan yang terbaik, kita perlu janakan macam tu. Ini sekurang-kurangnya. Sebab dalam satu contoh yang cikgu bagi dari segi cadangan jawapan ini, yang bertulisan merah, ini untuk fakta dan huraian. Jadi huraian tu pelajar boleh kaitkan antara masyarakat dan negara. Ini sebagai contoh yang paling basic, yang paling asas. Sebenarnya kalau lihat kepada jawapan yang cikgu beri di peringkat atas tadi, yang cikgu paparkan tadi, itu maknanya jawapan yang lebih baik. Tapi yang ni sekurang-kurangnya pelajar jawab sedemikian. Jadi maknanya apabila kita belajar secara demi langkah demi langkah, lebih fahamlah kita untuk menjawabnya untuk dalam peperiksaan nanti, tapi dicadangkan. Kalau sekiranya 6 markah, maknanya pelajar boleh buat pecahan perenggan 3 perenggan. Anggap 2 markah bagi 1 perenggan. Buatlah perenggan yang kecil bagi memudahkan pemeriksa. Kerana sekiranya kita buat padatkan jawapan tanpa perenggan, sukar bagi pemeriksa untuk mencari jawapan yang nak letakkan markah yang terbaik. Okey, dan bagi soalan kebat juga, adanya soalan kebat yang negatif, ada soalan kebat yang positif. Jadi maknanya yang ni kena ambil kira. Ada soalan yang berkaitan dengan politik, ada berkaitan dengan sosial, ada berkaitan dengan nilai, iktibar. Itu semua kena ambil kira. Tapi apabila kita sentiasa berlatih dalam soalan-soalan sedemikian, jadi kita mendapat satu tapak yang khusus. Bukan tapak ni nak ikatkan pemikiran, sebenarnya bukan. Ini sebagai panduan.
Cuma yang lain boleh digunakan. Cuma ini panduan saja bila kita dapat dari segi basic ataupun asas jawapan kebat. Bila kita sudah mahir, kita boleh tambah dengan contoh. Huraian lebih pada 2, huraian lebih pada 3. Itu tidak menjadi masalah sekarang ni. Pelajar sekarang ni suka untuk menghurai. Pelajar hanya boleh menyatakan kita mesti kerjasama. Noktah. Itu tidak baik. Itu tidak cemerlang. Maknanya pelajar perlu kerjasama antara siapa, dalam apa, untuk apa. Sebab dia 3 in 1. Ataupun 3 dalam 1, maknanya buatlah 3 jawapan dalam 1 ayat. Ini boleh menguntungkan calon. Kalau kita melihat kepada, kalau kita buat hanya 3 ayat dan ada 1 jawapan, itu tidak rasional. Kita lebih kepada jawapan yang lebih dalam 1 ayat. Ini sebagai contoh. Di bawah SK 14.2, K-nya ialah 14.2.7. Yang ini merupakan satu contoh soalan. Satu contoh soalan dan satu contoh jawapan. Ini merupakan fakta 1 hingga fakta 8. Ini merupakan cadangan jawapan. Tapi selain daripada cadangan, daripada F1 sampai F8 itu, boleh diambil lagi jawapan yang lain. Cuma yang ini sebagai cadangan, sebab cikgu dah kata tadi, jawapan kebat ni mana-mana yang menasabah. Mana-mana yang berkaitan. Itu tidak menjadi isu. Itu tidak menjadi masalah. Sebab yang ini sebagai cadangan jawapan. Cadangan jawapan, maknanya tidak semesti jawapan ini diterima. Jawapan lain pun lebih betul. Jawapan lain lebih baik. Ada. Cuma yang ini sebagai panduan saja untuk pelajar berlatih. Walaupun soalan di subtema 9, subtema 10, ataupun subtema lain-lain, boleh digunakan kaedah sedemikian. Jadi yang ni, tajuk dan subtema kita ambil sekarang ni 14 dan 15 saja. Bukan semua tajuk. Kita ada semua 7 tajuk. Hanya kita ambil 2 saja. 5 tajuk lagi kita tak ambil. Jadi tajuk yang lain itu, mari soalan macam mana pun dalam tajuk 9 ke, tajuk 10 ke, konflik dunia ke, pendudukan Jepun ke, Parti Komunis Melaya, kedaulatan negara, perlembagaan, persekutuan, caranya sama dengan kaedah ni sekiranya kebat umum yang positif. Boleh digunakan cara dalam penggunaan modul ini. Dan yang berikutnya ialah sebagai contohnya soalan 14.1. Di bawah SK, membina kesejahteraan negara. K-nya ialah 14.1.1 menyatakan usaha perpaduan. Jadi daripada K ni ialah keluarga negaraan dan nilai sivik. K ni biasa dalam standard kandungan ada 4K. Dan SP-nya ada 4. Setiap standard kandungan. Jadi setiap SP ataupun standard kandungan dalam DSKP, itulah yang merupakan subtajuk. Subtajuk yang diadunkan dalam buku teks. Jadi itu kesinambungan di SKP dengan buku teks. Jadi buku teks sebenarnya jawapan kebat ni tak ada dalam buku teks. Cuma dalam buku teks tu kita untuk baca dan faham apa konsep-konsep sejarah yang ada di situ, cuma kita applykan dalam masyarakat dan dunia hari ini. Pada masyarakat dan negara terutamanya, kita ingat pada masyarakat dan negara. Itulah kebat sebenarnya. Kita ada cadangan, kita ada harapan kepada Malaysia, kepada negara kita. Itu kita nak jana. Tidak mesti kita nak jawab pressure. Kita nak jana pemikiran, melahir jati diri. Itulah sejarah yang sebenar. Itu dipanggil sejarah yang sejati. Bahawa kita dapat melahirkan satu model insan yang berkelas dunia. Itulah dipanggil sejarah. Okey, dan yang berikutnya, ini di bawah ni. Di bawah ni, dalam modul ini, dalam modul ini, gunakan saya selepas kata hubung. Kata hubung ni tadi kita kata agak untuk supaya kan dalam huraian jawapan kebat. Jadi yang ni merupakan cadangan. Contohnya kita mesti meningkatkan ekonomi negara agar masyarakat sejahtera dan negara mencapai wawasan, ataupun kita mesti menuntut ilmu untuk melahirkan masyarakat berkualiti agar negara gemilang. Ini merupakan cadangan. Jadi maknanya ada 2 pasangan. 1 dan 2 merupakan pasangan 1, 3 dan 4 pasangan 2, 5 dan 6 pasangan 3, 7 dan 8 pasangan 4. Jadi ini merupakan kombinasi selepas fakta. Kombinasi selepas fakta ataupun selepas daripada, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil subjek.
Dan predikat itu merupakan huraian. Predikat itu merupakan huraian kepada jawapan tersebut. Huraian, maknanya huraian ni menerangkan. Kalau subjek ialah diterangkan. Yang ni kita nak kesinambungan. Jadi tidak semestinya pelajar jawab fakta, huraian, contoh wajib. Tidak semestinya. Pelajar boleh menjawab sekiranya pelajar menyatakan fakta, satu fakta, dua, tiga huraian. Tidak menjadi masalah. Jadi kita nak buka pemikiran pelajar supaya lebih luas, tidak terhad, tidak ikat pemikiran pelajar, ini dia panggil kebat. Sebab tu jawapan dia mana-mana munasabah. Boleh ambil di mana-mana. Tapi terikat kepada kata kunci dan tugasan. Kita tak boleh sebebas-bebasnya atau sewenang-wenangnya. Kita ada berdasar kepada skema holistik mengikut arah satu hingga arah yang keempat. Ini sebagai contoh. Ini contoh yang berikutnya tak ada skema yang tak ada panduan skema. Yang ini merupakan yang cikgu nak paparkan, ini merupakan sebagai contoh-contoh yang ada dalam modul pendekatan bertema layak mendapat CJ lah. Sejarah SPM PPD Kota Baru ni. Okey, jadi maknanya ini merupakan contoh yang ada. Contoh soalan sebagaimana yang cikgu beritahu tadi, ada 19 soalan semuanya. Ada 2 tajuk, iaitu tajuk 14, tajuk 15. Cara menjawabnya kaedah yang sama sebagai cikgu sebagaimana yang cikgu bincangkan pada peringkat awal tadi. Jadi pelajar diminta berlatih secara berulang. Berlatih secara berulang dengan step yang lebih kurang sama. Pelajar boleh ubah tapak ini, pelajar boleh ubah kaedah ini, cikgu mana tak ada masalah. Sebab ini merupakan satu cadangan dan panduan saja. Tidak semestinya terikat. Maknanya kita boleh guna, cikgu saya boleh guna cara yang lain. Okey, terpulang. Ini merupakan satu kaedah dan cadangan dan panduan saja. Jadi ada di situ, ada gunakan saya selepas kata hubung, ada cadangan-cadangan jawapan di bawah. Contohnya yang berikutnya di bawah SK 14.1, K-nya ialah 14.17. Ini ada soalan, ada cadangan jawapan, ada tapak jawapan. Dan di bawah ni, di bawah gunakan saya selepas kata hubung ni, maksudnya gunakan saya selepas kata hubung maknanya kita boleh gunakan untuk menyatakan kesan selepas menyatakan fakta sebagaimana yang terdapat dalam kotak alih atas, sebelah atas, dan di bawah ini sebagai penyambung atau penyambung kepada fakta itu untuk menyatakan huraian ringkas menjurus kepada impak ataupun menjurus kepada kesan, iaitu kepada masyarakat dan negara. Okey. Jadi yang ini merupakan antara contoh yang cikgu tak perlu baca satu persatu. Jadi pelajar boleh baca dari segi panduan, dari segi cara nak guna. Cikgu dah beritahu untuk 3 soalan yang pertama tadi, cikgu dah beritahu cara-caranya yang terbaik untuk pelajar nak berlatih. Cuma kebat untuk mahirkan kebat maknanya pelajar kena berlatih sentiasa. Sebagaimana yang pelajar berlatih untuk kertas 1. Kerana kertas 1 ni perlu berlatih secara berulang jawapan ABCD, tapi yang kebat pun perlu mahir. Mahir menjana idea sebenarnya. Sebenarnya pelajar bukan tak boleh jawab. Pelajar tidak mahir menjana idea. Sebab kita perlu kreatif. Perlu kreatif dalam menyelesaikan masalah. Kalau tak boleh macam ni, macam mana? Tak boleh macam ni, macam mana? Itulah yang sebenarnya. Sebab kita nak lahirkan satu pelajar yang berfikir. Barulah boleh jawab soalan kebat yang terbaik. Jadi itu merupakan beberapa cadangan yang kita boleh kongsi secara bersama-sama. Dan semoga cikgu percaya apa yang dikongsi, pada hari ini mendapat manfaat bukan sahaja kepada pelajar, dan ada kalanya dalam kalangan guru-guru sejarah di peringkat PPD Kota Baru, di JPN Kelantan dan seterusnya rakan-rakan di negeri-negeri lain. Maknanya kita boleh, ini merupakan cadangan yang kami bincangkan antara kaedah-kaedah dan contoh. Jadi mungkin ada cara yang lain yang lebih mudah untuk kita nak guna dari segi cara untuk menjawab soalan kebat. Jadi ini merupakan secara keseluruhannya cikgu dapat gambarkan. Yang tadi cikgu beritahu peringkat awal tadi ialah berkaitan dengan tajuk pilihan, berkaitan dengan beritahu teknik menjawab soalan kertas 1 cara ringkas itu berdasar kepada tajuk pilihan, dan menjawab soalan-soalan fakta yang mudah dan memahami konsep yang terdapat dalam buku teks. Barulah cikgu paparkan tadi ialah berkaitan dengan teknik dan cara-cara
menjawabkan soalan kebak yang terbaik. Menjawab soalan kebak supaya pelajar dapat hala tuju jawapan yang baik. Ada panduan, ada asas, ada basic. Itu yang paling nak. Maknanya kita kena berlatih sentiasa. Semoga kita mendapat yang kejayaan cemerlang. Jadi pada hari ini, cikgu, penataran modul pendekatan bertema layak mendapat CJ LMS Sejarah SPM 2021 peringkat PPD Kota Baru, Kelantan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.